Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam fasa pertama ialah Isra. Isra ni adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW menaiki binatang yang bernama Buraq dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestin. Setelah Nabi Muhammad SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW bersama Jibril di-mi'rajkan. Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj ni ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Jibril alaihissalam ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Lalu Allah pun mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Dan Nabi Muhammad pun menerima syariat tersebut lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, apakah yang telah diperintahkan ataupun apakah yang telah diwahyukan kepada kamu? Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk menunaikan salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Apa Nabi Musa jawab? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah melakukan perkara tersebut kepada orang sebelummu dan kepada Bani Israel semaksimum mungkin. Lalu Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad agar bertemu kembali dengan Allah dan meminta kurang. Lalu apa Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad SAW pun kembali bertemu kepada Allah dan meminta kurang terhadap syariat salat tersebut. Lalu Allah mengurangkannya sebanyak 10. Dan perkara tersebut berulang kali, berulang sehinggalah Allah hanya memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk solat hanya 5 kali dalam sehari. Hikmah yang kita dapat ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, yang pertama iaitu solat. Solat ni pada pertama kali dia disyariatkan, solat ni dia ada 50 waktu. Tetapi sekarang ni dia ada berapa? Dia ada 5 waktu kan? Kalau solat 5 waktu pun kita tidak boleh jaga, apalagi kalau kita dapat solat 50 waktu. Jadi yang kedua ialah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni kan, dia melibatkan Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Jadi kalau kita fikirkan balik, adakah peristiwa itu logik untuk berlaku dalam satu malam? Mestilah tidak akan. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitu bentuk pengujian iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj ni kan dia sesuatu yang tidak logik lah untuk berlaku pada zaman itu, iaitu sampai naik ke langit, menaiki Buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga ke Sidratul Muntaha. Tapi sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita percaya bahawa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar berlaku? Adakah kita beriman dengan perkara gaib yang kita tidak nampak? Jadi sekiranya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, maka kita akan percaya kata-kata Nabi Muhammad SAW itu tanpa sebarang keraguan.